Baik, kalau kita lihat ramai di antara banyak dalam grup-grup WhatsApp Amanah sendiri pun ada di antara mereka yang sudah mula bertanya soalan adakah benar tentang berita mengatakan Datuk Husam Musa meletakkan jawatan dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya dan mungkin Datuk boleh terus menjawab kepada para penonton di luar sana tentang topik ini. Silakan Datuk. Begitulah lumrah dunia politik. Ya, politik ini kena tenang-tenang, ya, kena riuh rendah. Kalau tidak dia kaku. Ya, jadi memang begitu adat politik. Yeah. Ada berita-berita sensasi, ada berita-berita yang cuba untuk dimanipulate. Minggu lepas saya rasa riuh rendah juga. Saya dan 6 orang lagi ahli parlimen Amanah akan menyertai bersatu. Ya, walaupun berita itu bagi saya berita murahan, tapi jenuh juga nak jawab. Sebab ahli-ahli kita di bawah ini peka, mereka bertanya. Grup WhatsApp sekarang ini beratus-ratus, ya, beribu-ribu. Jadi ini semua bagi saya menceriakan lagi dunia politik. Ya, yalah, tadi sejak malam tadi saya juga dihujani dengan persoalan betul atau tidak Datuk Husam meletakkan jawatan. Katanya fall out ataupun bergaduh ataupun tidak berpuas hati, tidak bersependapat dengan Presiden Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Sabu. Saya rasa itu adalah merupakan satu perkara biasa bagi yang mengenali Datuk Husam, yang mengenali Tuan Haji Muhammad Sabu. Saya rasa kami telah berkawan puluhan tahun. Saya rasa bersama dengan perjuangan ini daripada satu titik permulaan yang sama. Kalau orang berlari 100 meter itu, dia bermula pada satu garisan yang sama. Bagi saya, kedua-dua tokoh ini punya banyak kelebihan. Di sampingnya sebagai manusia juga ada banyak juga kekurangan. Tapi sekiranya siapa yang mengenali mereka itu, saya rasa mereka itu tidak punya ruang untuk, tak punya banyak masa sangat bagi mereka nak tidak bersependapat. Masing-masing sibuk dengan agenda besar masing-masing. Dan kami Amanah juga pada waktu mahu take off, menubuhkan Amanah, waktu tu Datuk Husam masih lagi mahu menyelesaikan misinya yang besar di Kelantan. Kita faham dan kita mengosongkan 2 jawatan naib presiden pada waktu itu. Jadi kita tunjukkan semangat setiakawan kita. Bila Datuk Husam dipecat daripada PAS, kita langsung menyediakan tempat itu, iaitu naib presiden Amanah kepada dia. Kemudian tidak lama selepas itu Datuk Mahfuz Omar juga menyertai Amanah dan juga kursi itu naib presiden kita tawarkan kepada mereka. Jadi kami ini faham tentang idea, tentang pemikiran, gagasan sesama kami. Jadi saya ingin menyatakan pada kawan-kawan di luar sana, pemerhati politik di luar sana, apa saja yang mereka mahu katakan, kami tetap bersama dalam satu agenda yang besar. Cuma Datuk Husam memilih untuk meletakkan jawatan sebagai naib presiden. Dan kenyataan rasmi telah pun dikeluarkan oleh Yang Berhormat Khalid Samad pada tengah hari tadi, untuk kita clear the air. Dan sebenarnya tidak ada apa-apa kekuruhan yang berlaku di peringkat tertinggi dalam Parti Amanah Negara. Saya masih di sini. Tuan Haji Muhammad Sabu masih presiden,
Dan kami ada satu agenda besar, iaitu kita mahu mengembalikan mandat rakyat dan memenangi PRU yang akan datang. Itu lebih penting. Baik, itu jawapan. Mungkin ada persoalan daripada sahabat-sahabat kita tentang kedudukan Datuk Husam Musa telah pun terjawab oleh YB tadi. Baik YB, saya difahamkan YB baru saja pulang daripada persidangan negeri Johor 10 hari benar dan juga 13 hari bulan hari itu. Jadi rakyat Malaysia juga ingin bertahu sebenarnya apa kedudukan didapati. Ada yang mengatakan bahawa kerajaan negeri Johor dah mula goyah, ada yang mengatakan dah mula ketat lutut dan sebagainya. Sedikit komen daripada YB tadi itu. Ya, saya hadir dalam 2 hari persidangan Dewan Undangan Negeri Johor sebagai adun Simpang Jeram. Baik. Di luar sana ada 2 persoalan. Speaker akan di remove, akan ditukar, ataupun kerajaan mungkin jatuh, kerajaan PN mungkin jatuh. Mungkin ada beberapa ahli yang berhormat yang akan menyertai Pakatan Harapan bagi kami menubuhkan kerajaan baru. Jadi dua-duanya tak berlaku. Ya, apa maksudnya? Maksudnya saya rasa lagi segi politiknya tekanan lebih di pihak Perikatan Nasional sebab mereka mahu mempertahankan kedudukan mereka. Dan sebelum itu riuh rendah juga bahawa Yang Berhormat Datuk Osman Sapian kelihatan berkempen di pilihan raya kecil Slim ya. Dan sebab itu ada beberapa desas-desus yang mengatakan beliau akan menyertai kita. Jadi apa yang penting di sini, rakyat Johor telah dapat bagi saya melihat 2 keadaan. Yang pertama, speaker itu kekal, walaupun speaker itu adalah kita lantik pada di masa kerajaan Pakatan Harapan. Tak ada move, tak ada usul dari pihak kerajaan, jadi dia kekal di situ. Dan kami juga tidak menerima beberapa wakil rakyat yang dikatakan mahunya bersama kami mengembalikan kerajaan. Tapi satu yang menarik bagi saya adalah kalau betul UMNO, sebab Menteri Besar Johor itu adalah daripada UMNO ya. Jadi kalau UMNO yakin benar, sebab terlalu riuh rendah di luar sana bahawa UMNO mahukan pilihan raya cepat, snap election. Mereka yakin dan terlalu yakin mereka boleh menang atas gabungan mufakat bersama dengan PAS. Jadi saya telah memberikan kenyataan awal. Kenapa tidak Menteri Besar Johor membubarkan DUN? Kalau mereka yakin mereka boleh menang, kalau berlakunya snap election di peringkat kerajaan negeri Johor. Ada orang mengatakan ini tidak sopan ya, kerana dia berlawanan dengan Kebahaduri Tuanku. Saya rasa jelas dalam sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen ini, kita buat kerja kita, orang politik. Raja ataupun Yang Di-Pertuan Agong akan membuat kerja dia. Sekiranya ada cukup nombor ataupun memerlukan parlimen ataupun dibubarkan, itu tugas Kebahaduri Tuanku. Kita tidak campur tentang itu ya. Jadi ini yang berlaku di Johor, tapi saya yakin dan percaya seperti juga di parlimen keadaan tidak boleh diletakkan noktah di situ. Selepas ini ada lagi persidangan untuk bajet peringkat negeri yang semakin menarik dan tunggu juga bajet di peringkat parlimen yang akan bermula pada sesi bajet pada 2 November ini. Keadaannya akan menjadi semakin menarik dan sentiasa mengundang sama ada bertukar kerajaan ataupun berlakunya snap election. Baik, kalau kita lihat sebelum ini Datuk, undiannya kalau minta pengundian di Parlimen 109 versus 111. Okey, dengan kemenangan tipis dua undian sahaja. Kalau kita lihat untuk bajet 2021 ini sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi, adakah potensi untuk kita bermain di situ, ataupun mungkin kalau kita lihat adakah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh terus menguasai keputusan dalam arena politik Malaysia atau bagaimana?
Saya bercakap dari segi Pakatan Harapan. Baik. Saya sebagai Naib Presiden Pakatan Harapan masih berada dalam Grand Coalition Pakatan Harapan. Ya. Saya rasa kita tetap ada peluang. Baik. Sama ada kita boleh meningkatkan pengaruh kita dengan kita mungkin dapat menambah bilangan kursi kita, ataupun akan berlaku snap election. Ini dua kemungkinan yang tidak boleh kita elak. Faktor itu ada di hadapan kita. Cuma bagi saya yang penting adalah bagaimana komitmen rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Kita harus lebih dilihat dapat untuk meyakinkan rakyat, ya. Sebagaimana rakyat melihat Pakatan Harapan ini dalam bentuk Grand Coalition sebelum PRU yang ke-14. Ini penting. Saya tak nak bercakap perkara-perkara yang telah berlalu, ya. Let bygone be bygone, ya. Bagi saya, setiap orang politik ini kalau kita mahu menempa kerajaan, maka move forward. Maka di sini saya melihat medan pertempuran sama ada di luar parlimen ataupun di dalam parlimen dalam sesi bajet akan datang ini tetap akan memberikan peluang kepada kita dalam Pakatan Harapan. Apapun yang rakyat di luar melihat kita pada hari ini, ada isu kita mungkin stuck pada nombor 109 itu. Kemudian mereka terikat pada nombor 111. Tapi esok kita tak tahu, ya. Sekarang ini pilihan raya PRN Sabah. Jadi apa pun keputusan, itu mungkin kita kupas dengan lebih menarik nanti, akan berlaku pada beberapa minggu ini, akan menjadi faktor yang akan menentukan sama ada PN boleh kekal memerintah ataupun kita boleh mengambil alih kembali kerajaan atas mandat Pakatan Harapan. Baik, sebelum kita pergi kepada soalan YB, saya ada satu soalan untuk YB. Sentiasa kedengaran nama YB sentiasa disebut-sebut, dirindui di dalam PAS, dan dikatakan bahawa Datuk Seri Sarudin Ayub masih diterima untuk kalau sekiranya ingin kembali kepada PAS. Komen YB. Ya, ramai lagi kawan-kawan, ya, pimpinan lama dalam PAS yang veteran dan juga kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lama bersama pemuda dulu. Memang ramai yang mengharapkan saya kembali kepada PAS. Sebenarnya kita dah buat keputusan dalam perjuangan ini. Once you decide, bagi saya kita yakin dengan apa yang kita pilih pada hari ini. Jadi kita boleh mengucapkan all the best, ya. Kita selamat berjuang. Orang melihat, rakyat sedang melihat hari ini, ya. Hari ini saya mendengar begitu menarik beberapa isu dalam muktamar PAS, ya. Banyak isu-isu yang menarik yang menjadi perhatian, ya. Jadi orang akan menilai kita pada hari ini, dan saya juga orang terus menilai bersama dengan amanah. Jadi saya rasa biarlah maknanya persebatan itu kekal. Jangan kita putus silaturahim. Saya hargai kawan-kawan yang masih mengingati, dan itu sebenarnya satu yang sepatutnya itulah berlaku dalam kita sebagai orang Islam. Jadi saya masih bersama dengan Parti Amanah Negara, dan saya masih lagi sebagai Timbalan Presiden Amanah.